Hi, Assalamualaikum. So this is chapter 6, angles and circle, part 2. So in the previous video we have learned about 6 types of properties. So in this video we are going to learn the rest of the properties where we have another 4 properties. So let's take a look what we are going to learn today. 6.3 we are going to learn about tangents to circle. Okay, so what is tangent? Tangent can be defined as a tangent to a circle is a straight line that touches the circle at only one point. Okay, straight line yang menyentuh circle di satu point sahaja. Okay, cuba kita tengok ya. So we have circle here and then we have straight line where the straight line only touches one point at the circle. Okay, so contoh, saya ada satu straight line macam ni. Okay, ini dah jadi tangent. Okay, sebab apa? Dia adalah straight line, dia sentuh satu point sahaja dekat circle. Alright, so dekat point yang disentuh ini dipanggil sebagai point of tangency. Okay, the point contact between tangent and the circle is the point of tangency. Okay, tangent to circles can be anywhere. Okay, dia tak kisah, dia tak dekat sini boleh. Okay, dekat sini boleh, mana-mana saja. So if the questions ask you the number of the tangent to a circle, the answer is infinite. Okay, tak boleh nak kira, memang banyak sangat. Okay, as long as it is a straight line and only touches two circle at only one point. Apa maksudnya? Contoh, kalau saya ada macam ni, ini adalah straight line, tapi ini bukan tangent. Sebab apa? Dia sentuh dua point, satu dekat sini, satu dekat sini. So this is not tangent to a circle. Alright, contoh, saya ada dekat sini. Ini tangent ke tak? Ini adalah tangent. Sebab apa? Dia adalah straight line dan dia sentuh satu point sahaja dekat circle. Kalau saya ada macam ni, ini bukan. Sebab apa bukan? Sebab dia sentuh dua point dekat sini. Alright, let's say kalau macam ni, ini tangent ke tak? Ini adalah tangent. Okay, sebab apa? Bila kita sambung garisan ini, dia tetap jadi straight line dan dia tetap akan jadi sentuh satu point sahaja dekat dekat circle. Alright, let's say kalau saya ada pula macam ni. Okay, ini bukan tangent. Kenapa bukan tangent? Okay, walaupun dia straight line dan dia sentuh, awak nampak dia sentuh satu point dekat sini, tapi apabila kita stretch the line, dia akan kena lagi satu point dekat sini. So this is not a tangent. Alright, another example. Okay, ini pun bukan straight line. Ini bukan tangent. Sebab apa? Dia bukan straight line. Walaupun dia touches satu point sahaja dekat circle, dia adalah bukan straight line. So syarat untuk jadi tangent of a circle, dia mesti straight line dan dia mesti sentuh satu point sahaja dekat circle. Alright. Okay, so if we have a tangent here, okay, and then we have a center of a circle here. So dari center of a circle ke point of tangency, kalau kita garis macam ni, dia akan dapat radius. Okay, so sudut antara radius ini ke point tangency adalah 90 darjah. Okay, dia tak kisah dekat mana-mana sekalipun, dia tetap akan jadi 90 darjah. Okay, dekat sini sekalipun sama juga. Okay, that's it. Alright, let's take a look at one example here, over here. Okay, the question asks, the diagram on the right shows a circle with center O. Okay, kita ada satu circle and center O which meet the straight line ABC at point B only. So that means straight line ABC is a tangent to circle this one. Okay, sebab apa dia cakap
straight line ABC touches center at point B only. So satu point saja dia touches. Okay, so dia minta kita calculate the value of X. So our X is over here. Okay, so macam mana nak cari? If we take a look at here, we have triangle ABO. Okay, so kita tahu dalam interior angle of triangle we have 180. Okay, so untuk tahu nilai X, kita perlu tahu nilai sudut AOB and ABO. Okay, so kalau kita lukis balik kita punya triangle, kita akan dapat ABO. So point X is over here, angle X. Okay, kita tahu sudut dari straight line OB ke ABC adalah 90 darjah. Okay, dari radius ke straight line chord tangent kita akan dapat 90 darjah. Okay, so sini sudut ini boleh ditolak 180 tolak 138, where we have 42. Okay, so we have 42. So X plus 42 degree plus 90 degree is equal to 180. Okay. So X plus 132 is equal to 180. So X is equal to 180 minus 132. So we have X is equal to 48 degree. Okay, so that's it. So please try these two questions for this property. Okay, next we are going to learn two tangent to a circle, where we have two tangent for a circle. Okay, bila kita ada satu circle dan satu circle tu mempunyai dua tangent. Okay, so contoh saya ada dekat sini satu circle. Okay, let's say saya ada satu tangent dekat sini, and then satu lagi tangent dekat sini. Okay. So kita tengok dari dua tangent ni, dia somehow dia akan bertemu dekat sini. Okay, dia tak semestinya bertemu. Kalau contoh tangent tu adalah parallel, so dia tak akan bertemu lah. Okay, kalau dia sengit sikit, so dia akan bertemu somewhere. Alright. Okay, let's say we have our center of a circle over here. Okay, so this point of tangency we denote as B, over here as C, and the point of intersection of two tangent we denote as A. Okay. So sini kita ada satu radius, sini pun sama, kita ada satu radius. Okay, and then let's say we stretch a line from the center of a circle to the point of intersection of two tangent. So let's say we have like this. Okay. So dekat sini kita tahu ini adalah radius, ini pun adalah radius. Okay, so radius sama dengan radius, sama panjang. So jarak OB dengan OC, OB dengan OC adalah sama. Okay, and then dekat sini kita ada 90 darjah, sini pun kita ada 90 darjah. Okay, bila kita two tangent bertemu dekat sini, so maksudnya jarak point of intersection untuk point of tangency untuk point C dengan A akan sama dengan BA. So CA akan sama dengan BA. Okay, and then sudut dekat sini, let's say we have here Y, sini pun akan jadi Y, tetap sama. Okay, so sudut OAB akan sama dengan sudut OAC. Okay,
lagi satu, sudut dekat sini pun akan sama. Let's say sini X, sini pun akan jadi X. So sudut BOA akan sama dengan COA. Okey, sudut COA. Okey, ini adalah property yang seterusnya yang kita dah belajar. Okey. Alright, let's try this example. The diagram on the right shows a circle centered at O. Okay, kita ada satu circle centered at O. Okay, tangents PQ and tangents RQ meet at point Q. Okay, tangent PQ dengan tangent RQ intersect dekat point Q. Okay, dia minta kita calculate the value of X. So X is over here. Okay. Alright, kalau kita tengok dekat sini, kita ada right angle triangle POA. Okay, sini akan jadi 90 darjah. Okay, so untuk soalan A, kita tahu dalam triangle sudut internalnya adalah 180. So 90 tambah 66 tambah X akan sama dengan 180 degree. Okay. So X akan sama dengan 180 tolak dengan 90 tolak dengan 66. So kita akan dapat X is equal to 24 degree. Alright. Untuk soalan B, diminta kita cari the value of Y. Kita dah tahu panjang PQ adalah sama dengan panjang RQ. So Y akan sama dengan 14 cm. Okay, soalan C pula the radius of the circle. Okay, tak kisah kita nak cari OR ataupun OP. Okay, so let's say kita cari OP. Okay, so dekat sini kita ada right angle. Kita ada right angle triangle POA. Okay, so sini OP, and then sini kita ada sudut X. Okay, and then jarak PA adalah 14. So macam mana kita nak cari OP? Ini kita menggunakan konsep yang awak dah belajar masa chapter 5. Okay, trigonometric ratios. So dekat sini kita boleh guna tangent X. Okay, tangent X adalah tangent opposite over hypotenuse. So opposite adalah OP over adjacent. Adjacent adalah AP ataupun PA. Okay, tangent X adalah 24. X adalah 24. So OP kita nak cari, AP adalah 14. Okay, so OP sama dengan 14. Kita pindah sini, so akan jadi darab 14 darab tangent 24. Okay, so kita cuba kira 14 darab tangent 24. So kita akan dapat jarak OP iaitu kita punya radius adalah 6.23 cm. Okay, so cuba buat untuk soalan yang ini. 1, 2. Alright, next we are going to learn about the relationship of the angles between tangent and chord with the angle in the alternate segment which is subtended by the chord. Okay, nama je panjang tapi senang saja. Okay. Property ni menyatakan kalau kita ada satu circle, okay, and then kita ada satu tangent PQR, okay, and then dekat point of tangency tu kita ada satu bucu untuk triangle dekat dalam ni. Okay, jadi macam ni. So apa yang akan jadi, sudut PQS ataupun sudut SQP akan sama dengan sudut STQ. Okay, sudut TQR pula
akan sama dengan sudut TSQ. Okey, X akan sama dengan Y, theta akan sama dengan beta. Okey, syarat dia kita ada satu circle, ada satu tangent, and then dekat dalam circle tu satu bucu mesti terletak dekat point of tangency. Okey, dia bentuk macam mana pun triangle tu tak kisah. Contoh, bentuk macam ni pun sekalipun, selagi satu point terletak dekat point of tangency, okay, and then semua point ni terletak dekat circumference, okay, dua point ni terletak dekat circumference, so kita boleh guna property yang ni. So dekat sini, angle dekat sini akan sama dengan angle dekat sini. Okay, awak tengok PQS akan sama dengan sudut STQ. Okay, sudut X dekat sini, kita tengok dekat atas, ini tak sama, ini yang akan sama. Kita langkau satu angle, okay, dilintas macam tu. Yang ni pula sama dengan sini. Okay, saya nak buktikan macam mana kita boleh dapat macam ni. Okay, kita akan buat proving macam mana kita boleh dapat macam ni. Okay, awak tak perlu hafal step ni, cukup sekadar awak faham. Alright, so saya lukis balik gambar rajah di atas ni. Okay, kita ada tangent PQR and kita ada triangle STQ. Okay, where STQ sudah satu bucu Q terletak dekat point of tangency. Okay, so let's say we have center of a circle over here. Okay, center of a circle. So kalau kita tarik dari center of a circle pergi ke point of tangency, okay, ini akan jadi 90 darjah. Kita dah belajar property sebelum ni. Alright, and then kalau saya tarik lagi satu radius dari center of a circle pergi ke point S. Okay, dekat sini kita akan dapat triangle SQ. Let's say dekat sini saya letak sebagai O. Okay, so dekat sini kita ada satu triangle. Jenis apa triangle ni? Ini adalah isosceles. Okay, isosceles adalah triangle sama kaki. Okay, so SO akan sama dengan OQ. Okay, sebab OS adalah radius, OQ pun adalah radius. So apa yang akan jadi bila sama kaki? Sudut pun akan jadi sama. So let's say we have here sudut E, and then here sudut G. Okay, let's say dekat sini saya letak sudut F. Okay, so kita dah tahu sudut E akan sama dengan sudut G. Okay, sebab apa? Sebab SOQ adalah triangle, isosceles triangle. Okay, so dua sudut akan sama. So sekarang sudut E dengan sudut G adalah sama. Okay, so E sama dengan G. Okay, satu lagi information yang kita tahu, sudut OQR dan sudut OQP adalah 90. So G tambah X sama dengan 90 degree. Okay, so nak cari G, 90 degree tolak X. Okay, kita dah tahu E sama dengan G. So kalau G sama dengan 90 degree tolak X, E pun sama 90 degree tolak X. Okay, right, kita tengok yang sudut dekat F pula. Okay, so kalau kita tengok triangle SOQ. Okay, triangle SOQ. Okay, kita dah tahu mana-mana triangle sekalipun internal angle-nya adalah 180 degree. Okay, kalau kita tengok dalam triangle, dalam kita punya diagram, kita ada sudut E, sudut G, sudut F. So sudut E tambah sudut G tambah sudut F akan sama 180. So E tambah G tambah F is equal to 180. Okay, so kita dah tahu E sama dengan G. So E ni kita boleh tukar sebagai G. So E ni kita tukar sebagai G. So G tambah G sama tambah F
sama dengan 180. Okey, so G tambah G akan jadi 2G tambah F sama dengan 180. Okey. So F, kalau nak cari F, maksudnya 180 tolak 2G. Okey, kita pindah 2G ke sebelah sini, tambah akan jadi tolak. So F sama dengan 180 tolak 2G. Okey. Kita dah tahu G tadi adalah 90 degree tolak X. So kita gantikan balik G itu sebagai 90 tolak X. Okey. So kalau kita expand dekat sini, 180 negatif 2 darab 90 akan dapat negatif 180. Negatif 2 darab negatif X akan dapat positif 2X. So 180 tolak 180 akan jadi kosong, tinggal 2X sahaja. Okey, setakat tu. Kita dah belajar dekat property ketiga. Okey, property ketiga. Property ketiga menyatakan satu angle dekat center adalah 2 kali angle dekat circumference. So kalau kita tengok dekat sini, dalam kita punya diagram, F ini adalah 2 kali Y. Okey, sebab ini dari arc yang sama, arc SQ, kita akan ada sudut F, kita ada sudut Y. Okey, so maksudnya F Y adalah separuh dari F. Okey, Y ini adalah separuh dari F, ataupun F itu 2 kali Y. Okey, Y adalah separuh dari F. F tadi kita dah tahu sama dengan 2X. So kita ganti balik F ni sebagai 2X. Okey, over 2. So kita selesaikan dekat sini, 2 bahagi 2 tinggal X. So dekat sini kita boleh prove Y sama dengan X, Y sama dengan X, ataupun X sama dengan Y. Okey, kat sini kita dah prove. Okey, sama juga kalau kita buat untuk sebelah theta dengan beta, kita akan dapat juga theta sama dengan beta. Okey, yang ni awak tak perlu hafal sebenarnya, awak cuma perlu faham kenapa properties ini terjadi. Okey. Right, let's take a look at one example. The diagram on the right shows a circle where AB is a tangent to a circle. Circle mana? Circle yang ni. So kita ada tangent AB dekat sini. Okay. Given in the question, angle BAC is 42 degree. Okay, diminta kita calculate the value of X. X dekat sini. Alright. Nak cari X, kita tengok kita ada triangle ACB dekat sini. Okay, sebab apa? Kita perlu tahu triangle ACB ni sebab dalam triangle kita ada sudut dalamannya 180. Okey, sudut 42 tambah sudut X tambah sudut sini akan dapat 180. Okey, so nak cari X, kita kena tahu semua sudut-sudut yang terdapat dalam triangle tu. So kita dah ada 42, dekat sini yang kita perlu cari sudut ACB. Okey, so macam mana nak cari sudut ACB? Nak tahu sudut ACB, kita kena tahu sudut DCA. Okey, sebab apa? Sebab nak dapat ACB dekat sini, kita boleh tolak 180 tolak sudut DCA ataupun ACD. Okey, so dapat sudut ACB. Okey, so ACB sama dengan 180 tolak DCA. Okey, so nak tak nak memang kita kena cari sudut DCA. Okey, kita tengok pula triangle DCA. Triangle DCA ni adalah triangle isosceles. Sebab apa? Dia beri dalam soalan panjang DC adalah sama panjang dengan DA. Okey, so isosceles adalah dua kaki sama panjang. Okey, so bila dua kaki sama panjang, sudutnya pun akan jadi sama. Okey, so kita perlu tahu sudut atas ni. Sebab apa? Nak tahu dua ni, kita boleh tolak 180 tolak sudut ADC ni, dan kita boleh bahagi 2. Sebab apa? Sudut sebelah kiri dan sebelah kanan ni adalah sama. So berapa sudut ADC? Kita dah belajar dalam property sebelum ni. Okay, bila ada satu circle and then ada satu tangent. Okay,
sudut dekat sini akan sama dengan sudut atas ni. Sudut tepi ni akan sama dengan sudut tepi ni. Okey. Kalau awak tak nampak, kalau kita panjangkan tangent ni, okey, sudut ni akan sama dengan sudut atas ni. Okey, yang ni pula akan sama dengan sudut yang ni. Okey. So, sini 42, sini pun akan jadi 42. Okey. So, macam mana nak cari DCA? Okey. DCA is equal to 180 tolak 42 and then bahagi 2. Okay, so kita akan dapat 69. Okay, so DCA kita dah tahu 69. Kita nak cari sudut ACB. Okay, kita dah tahu ACB sama dengan 180 tolak DCA. DCA dah jumpa. So ACB, angle ACB is equal to 180 minus sudut DCA. Okay, where DCA kita dah jumpa 69. So dekat sini kita akan dapat 111. Okay, kita dah dapat dekat sini 111. Sini 111. Okay, so dah boleh cari X. Okay, sebab apa? X tambah 111 tambah 42 akan sama dengan 180 degree. Okay, so X tambah 111 tambah 42, kita akan dapat 153 is equal to 180. So X is equal to 180 minus 153. So we have X here, we have 27 degree. Okay, so please try another 2 question over here. Alright, common tangents. Okay, common tangents ini terjadi apabila kita ada 2 circles and those 2 circle are having the same tangent. Okay, 2 circle tersebut berkongsi tangent yang sama. Okay, saya dah pecahkan mengikut kategorinya. Alright, benda ni awak tak perlu hafal pun, cuma awak perlu tahu sahaja. Okay, cuma perlu tahu sahaja jenis-jenisnya. Alright, saya dah bahagikan ini mengikut circle size dia. Okay, so kita ada 2 circle yang sama, and then satu lagi kita ada 2 circle yang berlainan size, 2 circle of different size. Okay, so yang ni pula kita tengok jarak kedudukan circles tersebut. Okay, ini apart, dia jauh. Okay, so dia berkongsi 1, 2, 3, 4. Dia berkongsi 4 tangent yang sama. Okay, common tangent yang sama, berkongsi tangent yang sama. Okay, 2 circle over here are having 4 same tangents. Okay, ini kalau dia 2 circle of same size. Kalau dia berlainan size pun sama, dia mempunyai 4 tangent yang sama. Okay, ini kalau 2 circle tersebut adalah jauh. Okay, kita tengok pula kalau dia bersentuhan satu point sahaja. Okay, dua circle yang sama, dia berkongsi 1, 2, 3 tangent yang sama. Okay, sama juga kalau 2 circles of different size, they are having of 3 same tangents. Okay, 1, 2, 3. And then the next one where 2 circle are intersect. Okay, bila dia bertindih. Okay, ini kalau 2 circle of the same size, dia berkongsi 2 tangent. Okay, kalau dia tak sama size, kalau dia berselisih macam ni, okay, dia ada 2 tangent yang sama. Okay, kalau satu tangent kecil tu, satu circle kecil berada dalam satu circle yang besar, ada satu saja tangent yang bersentuhan dengan kedua circle tersebut. Okay, alright, ini awak perlu tahu saja sebab dalam soalan dia, kalau soalan common tangents, dia akan bagi dalam corak-corak soalan yang jenis macam ni. Okay,
Alright, let's try one example here. The diagram on the right shows two circles centered at A and B. Okay, ada dua circle. Okay, satu besar, satu kecil. Satu center dekat A, satu center dekat B. Okay, with radius of 4 cm and 3 cm respectively. Given that PQRS is a common tangent to both circle, okay, calculate the value of X. Dia cakap PQRS ini adalah common tangent bagi kedua-dua circle ini. Dia minta kita cari the value of X. Okay, macam mana kita nak buat? Alright, kalau soalan macam ni, kita boleh tengok. Okay, jarak BR adalah 3. Jarak AQ adalah 4. Okay, so kalau kita tarik 3 ni datang sini. Okay, so sini akan jadi 3 cm. So lebih dekat sini sikit ni akan jadi 1 cm. Okay, so dekat sini kalau awak perhatikan, kita akan dapat satu right angle triangle. Okay, so saya lukis balik right angle triangle tu tersebut. Okay, ini point A, ini point B. Okay, let's say dekat sini point M saya buat dekat sini. Okay, so sudut X ada dekat atas ni. Dia minta kita cari sudut X. Okay, alright. Soalan ini kita perlu selesaikan dengan menggunakan trigonometry ratio. Okay, so kita dah tahu jarak AQ adalah 4, iaitu dia punya radius adalah 4. So mana lagi radius dia? Sini pun adalah radius dia. Okay, sini adalah 4, sini adalah 3. Okay, so jarak A ke B adalah 4 tambah 3. Okay, so 4 tambah 3 adalah 7 cm. Okay, jarak antara A ke M adalah 1 cm. Okay, so kita dah boleh cari sudut X dengan menggunakan, okay, kita nak guna cos ke sin ke tangent. Okay, kita tengok opposite MB tak ada. So apa-apa yang menggunakan opposite kita tak boleh guna. Okay, adjacent kita ada 1, hypotenuse kita ada 7. So apa yang menggunakan adjacent dengan hypotenuse? Okay, kita tengok balik. Cah so tua. Okay, kita tengok opposite kita tak boleh pakai. So sin tak boleh pakai, tangent pun tak boleh pakai. So kita pakai cos. So cos X sama dengan adjacentnya adalah 1, hypotenuse adalah 7. So cos X sama dengan 1/7. So X sama dengan cos inverse 1/7. So shift cos ataupun cos inverse 1/7 is equal to 81.79 degree. Okay, so that's it. Alright, please try these two questions. Right, 6.4, the last part of this chapter, we have angles and tangent of circle. Okay, ini tak ada properties baru yang kita akan belajar, just problem solving. Okay, so let's take a look at one example over here. The diagram below shows two circles centered at A and B with radius of 4 cm. Okay, kita ada two circle centered at A and B. Okay, where circle A is having of radius 4 and 8 cm for radius of circle B. Okay, PQRS and TUV are common tangent to both a circle, and diberi dalam soalan sudut PAQ adalah sama dengan 70. Okay, diminta cari the value of X, the value of Y, and the length of QR. Okay, so let's take a look at first question, the value of X. So how are we going to find the value of X? Okay,
Kalau kita tengok dekat sini, okay, kita ada satu triangle, isosceles triangle PR. Okay, let's say here is M. Okay, BRM. Okay, isosceles triangle. Okay, sebab apa? Sini adalah radius, sini pun adalah radius. So kalau BR 8 cm, BM pun akan jadi 8 cm. Okay. So saya lukis balik triangle tu BRM. Okay, so sudut X dekat sini. Okay, sini ada 8, sini ada 8. Okay, so sudut X akan sama dengan sudut BRM dekat sini. Sebab apa? Sini adalah isosceles triangle. Okay, so sama kaki, sama dua angles. Okay, so nak cari angle X ni, kita perlu cari se-angle RBM ataupun BMR dekat sini. Okay, RBM. Okay, macam mana nak cari? Kita perlu tahu yang sebelah sini, alternate angle-nya. Okay, alternate angle ini adalah sama dengan, dekat mana? Sama dengan 70 ni. Okay, sudut RBA akan sama dengan sudut QAP ataupun PAQ akan sama dengan ABR. Okay, so dekat sini kita dapat 70. So dekat dalam ni, ini adalah 180 tolak 70. So 180 tolak 70, we have 110. Okay, sudut dalam ni 110. So nak cari X, 180 tolak 110 bahagi 2. So X is equal to 180 minus 110 over 2. So we have 35. Okay, X dah jumpa 35. Okay, the value of Y pula. Alright, kita tahu ini adalah point of tangency. So kalau radius pergi ke point of tangency dengan tangent, dia akan dapat 90 darjah. Okay, sini pun 90 darjah. Okay, so Y tambah sudut sebelah sini kita dah jumpa sama dengan X, iaitu 35. So 35 tambah dengan Y akan sama dengan 90 degree. Okay, so Y is equal to 90 degree minus 35 degree. Okay, so ini saya pindah je ya. Okay, 35 positif pindah ke jadi negatif. So 90 degree minus 35 degree, so we have 55 degree for angle Y. Alright, the last question, the length of QR over here. The length of QR in cm correct to 4 significant figures. Okay, ini penting. Okay, kalau dalam soalan keluar macam ni dekat dia punya answer, requirement dia cakap correct to 4 significant figures. Okay, walaupun jawapan awak betul, tapi awak tak buat dalam correct to 4 significant figures, maka awak tak akan dapat markah jawapan final answer awak. Okay, terbazir dekat situ. So please be careful Okay, tengok, baca betul-betul soalan. Alright, so kita tengok length of QR dekat sini, length of QR. Okay, sama konsep kita buat macam yang kita jawab soalan sebelum ni. Okay, QA ni kalau kita tarik ke sini, kita akan dapat sini. Okay, so sini akan dapat right angle triangle. Okay, let's say sini saya letak N. So saya lukis balik, kita akan dapat macam ni. Okay, sudut bucu A, B, and sini saya letak sebagai N. Okay, QR ni dia akan sama dengan AN. Okay, QR akan sama dengan AN. Okay, QR akan sama dengan AN. Alright, so AN ini yang kita nak cari. Okay, AB A sampai ke sini adalah 4. Okay, sebab ini adalah radius. Okay, B sampai ke tempat ni, ini 8 sebab ini pun radius. So nak tahu jarak AB, 4 tambah 8. So sini jadi 12 cm. Okay, A 4 8. So 4 tambah 8 dapat 12. NB kita dah tahu
8 tolak 4 akan dapat, sebelah sini akan dapat 4 cm. Okay. And then sudut dekat sini kita ada 70. Alright, untuk selesaikan soalan macam ni, awak ada dua cara. Okay. Cara yang pertama, awak boleh menggunakan trigonometric ratios. Okay. So dekat sini kita nak cari AN. AN kepada angle ini adalah sisi opposite. So kita ada cah soh toa. So awak perlu pilih yang ada opposite, sebab opposite yang ini yang kita nak cari. Okay. So cos kita tak boleh pakai, awak boleh pakai sin dengan tangent. Alright. Satu lagi cara, awak boleh menggunakan teorem Pythagoras teorem sahaja. Okay. So AN, okay, AN sama dengan QR. QR ataupun sama dengan AN adalah sama dengan 12 square tolak 4 square root. 4 square and then square root. So dekat sini kita dapat 11.31 cm. Okay, tengok correct to 4 significant figures. 1, 2, 3, 4. Okay, let's say kalau buat 11.3, ini tak dapat markah. Okay, sebab ini 1, 2, 3 significant saja yang awak buat. Dia minta 4 significant figures. Right. Okay, dah siap soalan yang ini. Cuba buat soalan yang 3 ni. Okay, that's the end for chapter 6 and circles and angles. Alright, please buat nota, siapkan soalan. Okay, soalan ini saya akan minta dalam awak punya slot matematik esok, hari Isnin 13 Ogos. Okay, saya akan minta please buat. Okay, kalau tak nak nama awak naik lagi, tolong ya, siapkan nota, siapkan kerja yang saya bagi. Right. Saya akan cuba habiskan at least sampai chapter 7 sebelum awak masuk ke sekolah. Okay, kita dah tahu tarikh masuk sekolah adalah awak dah tahu. Okay, saya akan cuba untuk masuk chapter 7 secepat mungkin. Maybe next week saya akan buat quiz untuk chapter ini. Okay, so that's the end of chapter 6. Thank you and see you soon.